Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita peluang untuk bersama-sama di dalam pembelajaran secara maya ini, secara online ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat perjuangan baginda lah maka hari ini kita mendapat nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, selamat Hari Raya Ustaz ucapkan kepada semua murid tahun 1B. Okey, hari ini kita tak dapat belajar secara berdepan-depan lah kerana ada kes COVID yang tinggi. Okey, jadi hari ini Ustaz sebelum ni kita telah belajar mengenai mandi dalam buku akhlak lah. Jadi kita dah belajar lah akhlak. Jadi Ustaz nak semua tengok dan kalau boleh sebut bersama-sama dengan Ustaz lah, walaupun ni online, walaupun Ustaz tak dapat dengar suara kamu, tapi kamu sebut bersama-sama. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai mandi. Mandi adalah benda yang biasa kita buat. Ke ada yang tak mandi ni? Okey, semua mandilah. Okey, paling kurang sehari tu 2 kali mandi. Paling kurang lah. Biasanya 2 kali lah. Ataupun lebih. Paling banyak pun biasanya 3. Tak adalah 4 kali. Okey, 4 kali tu kena pergi berenang lah tu. Okey, baik. Jadi, hari ini sebelum kita nak mandi tu, kita kena tahu adab-adab dia. Alamak, adab ni apa? Adab ni adalah tata cara dia. Maksudnya supaya kita tak over sangat. Tiba-tiba kalau kita tak nak, kadang-kadang kita rasa kita buat tu betul, padahal sebenarnya salah. Sebelum kita buat tu, kita kena tahu dulu. Nak mandi, ada cara-cara dia sebelum kita buat. Mana boleh main terus mandi je, tak. Kita kena tahu dahulu apa yang kita kena buat sebelum, apa yang kita kena buat selepas mandi, apa yang kita kena buat semasa mandi tu. Contohnya, semasa mandi, boleh tak kita tolak-tolak orang? Tak boleh. Itu kalau kita mandi dengan kawan-kawan lah. Tapi kalau kita mandi seorang, boleh ke kita nak pecah-pecahkan tandas? Tak boleh lah. Bising-bising tak boleh. Itu kita tahu. Jadi kita nak belajar satu persatu. Baik. Pertama sekali kat sini adalah adab-adab mandi ni. Ustaz garis warna merah tu, boleh tengoklah kat video ni. Adab-adab mandi. Ini adalah maksudnya semasa kita nak mandi, sebelum kita mandi apa yang kita kena buat, dan selepas kita mandi apa yang kita kena buat. Itu ada adab dia. Okey, yang pertama yang nak panah pertama ni adalah dia kata memakai kain basahan. Maknanya jangan mandi bogel lah. Maknanya kita kena memakai kain basahan. Maksudnya pakai kain yang nipis-nipis lah. Bukan nipis-nipis, maksudnya kain yang boleh tutup kemaluan kita. Itu secara adab yang lebih baik. Nak mandi bogel pun tak apa, syarat dia jangan ada orang nampak lah. Maknanya tutup pintu dan sebagainya biasa. Tapi lebih baik memakai kain basahan. Okey, ada kain basahan, contohnya kain ke seluar yang untuk kita mandilah, seluar basahan ada juga. Sekarang macam-macam ada. Okey, baik. Yang kedua, maknanya masa kita nak mandi tu mesti memakai kain basahan. Tak mesti, tapi kalau boleh lebih baik kita memakai kain basahan. Baik. Yang kedua, yang Ustaz garis yang kedua ni pula adalah membasuh tangan sebelum mandi. Maksudnya sebelum kita mandi, kita basuh tangan dulu. Itu adab dia. Basuh tangan dulu. Sebab apa? Tangan kita lah yang memegang segala kekotoran. Sebab tu kita kena hand sanitizer tu selalu tu. Sebab tangan kita akan pegang dengan tangan kita dahulu. Jadi sebelum kita basuh tangan kita dahulu, supaya bila kita sentuh badan kita tak kotor. Okey, yang ketiga membaca apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kita nak mandi, kita baca apa-apa pun, bukan mandi saja. Kita nak pergi mana-mana pun, kita mesti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk benda-benda baik sajalah. Jangan benda-benda yang nak pukul orang. Bismillahirrahmanirrahim, kita pergi pukul orang. Tak boleh. Itu berdosa namanya. Okey. Seterusnya, yang keempat. Ni penting juga. Membersihkan najis
dan kotoran. Maksudnya masa kita mandi mesti membersihkan najis dan kotoran. Jangan terlekat lagi dekat badan kita. Jangan lagi ataupun kita pergi pegang, kita tak basuh tangan tadi, kita pegang najis, lepas tu kita mandi macam tu je. Jadi semakin kotor. Kena jaga. Dan kotor-kotoran kita, apa-apa saja, contohnya peluh dan sebagainya, kita kena bersihkan. Adab dia kena bersihkan. Buat apa kalau mandi tak bersih, buat apa? Baik tak payah mandi. Jadi nak mandi kena bersih. Baik, yang seterusnya ni, yang ni pula Ustaz garis ni, memulakan dengan menjirus kepala. Maksud kita nak mula, kita kena menjirus. Menjirus kepala. Kita mula dengan jirus kepala. Maknanya janganlah jirus lain dulu. Lebih baik ni sunnah ni, apa-apa adab dekat sini adalah sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi memulakan dengan menjirus kepala. Kita ambil air, ataupun kalau kita buka air yang hujan tu, yang keluar hujan tu kan, macam air hujan tu, mula dengan kepala dulu, jangan terus badan. Kepala dulu, bagi sejuk kepala dan sebagainya. Dan yang seterusnya, kita menjirus air sebelah kanan badan. Maksudnya kita mulakan belah kanan dahulu. Kita mulakan belah kanan dahulu. Benda yang baik mesti memulakan belah kanan. Benda yang tidak baik kita mula dengan kiri. Tapi jangan pukul orang kiri. Maksudnya benda yang baik kita banyak mulakan dengan kanan. Nak makan bagus tak? Makan bagus. Tapi kita mula dengan kanan. Makan dengan tangan kanan lah. Contohnya. Baik, yang seterusnya menjirus air sebelah kiri badan. Lepas belah kanan, belah kiri lah pula. Jangan kanan saja, kiri bau. Bau busuk tak boleh lah. Okey, seterusnya yang tu Ustaz garis ni tengok, tu membasuh kaki. Baru lepas habis kita belah kanan, belah kiri, terus basuh kaki. Ini cara dia lah, cara adab-adabnya. Dan yang terakhir sekali kita adalah membersihkan anggota badan dengan sabun. Kita mandi sabun lah, jangan mandi kerbau. Siapa mandi kerbau tu maksudnya bukan dia mandi dengan kerbau, tapi kerana dia mandi macam kerbau, tak pakai sabun. Kerbau, kalau kita tengok kerbau dia mandi, dia pakai sabun tak? Dia tak pakai sabun. Jadi kalau kita mandi tak pakai sabun, maksudnya kita mandi macam kerbau. Kita mandi tak pakai sabun. Okey. Jadi itulah adab-adab mandi. Jadi Ustaz harap boleh buat, kena buat. Belajar ni bukan untuk tulis saja untuk pandai, tapi untuk kita buat dengan ilmu yang kita dapat. Sekarang ni banyak kita dapat ni, memakai kain basahan, membasuh tangan sebelum mandi, membaca bismillahirrahmanirrahim, membersihkan najis dan kotoran, memulakan dengan menjirus kepala, lepas tu menjirus sebelah kanan, menjirus sebelah kiri, kemudian membasuh kaki, kemudian membersihkan anggota badan dengan sabun. Mesti last sekali kita sabun lah. Lepas sabun kena basuh balik lah sabun tu, jangan keluar dengan sabun. Pakai baju dengan sabun pula, jangan macam tu. Maksudnya kena jirus balik lah sabun tu, supaya wangi. Baik, sebab Nabi kita suka wangi, kita pun suka wangi, betul tak? Okey, baik. Fadilat mandi. Maksud fadilat ni, maksud dia adalah kelebihan. Kenapa? Apa yang lebihnya mandi ni? Kelebihan mandi adalah hilang kekotoran di tubuh badan. Maksudnya kotor-kotor tu hilang habislah bila kita mandi, betul tak? Okey. Ni kotoran ni dia hilang. Tubuh badan menjadi segar dan sihat. Maksudnya kalau untuk kesihatan, mandi ini bagus. Jadi kita makin segar. Nak pergi sekolah kita kena mandi. Kenapa? Sebab nak bagi segar. Kalau kita tak mandi, datang sekolah lembik je. Macam itulah. Seterusnya disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Nabi dengan Allah suka kita buat ni. Dan yang seterusnya, terhindar daripada penyakit. Tak kenalah penyakit gatal ke apa, tak kenalah sebab kita mandi dengan sabun. Kalau tak mandi dengan sabun tu senang nak kena penyakit lah tu. Jadi kena mandi dengan sabun. Okey. Seterusnya, mendapat pahala. Lah sekali kalau kita niat kerana Allah, kita akan dapat pahala. Kalau tak niat kerana Allah, tak dapat. Jadi kena niat kerana Allah Subhanahu Taala. Jadi setakat itu sahajalah kelas kita pada hari ini. Ustaz harap semua dapat buat apa yang kita belajar hari ini. Jangan malas-malas. Sebab mandi ni kena rajin.
Dan mandi kena seorang dah lah. Darjah 1 dah besar dah. Kena belajar mandi seorang ni. Asyik suruh mak tolong mandikan tak boleh lah. Okey. Kena mandi sendiri, kena pergi tandas pun kena sendiri-sendiri. Tak boleh lah orang nak teman-teman ni. Sebab kita dah besar. Jadi setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.